Jadi sebab itulah, atas alasan inilah kita di pihak Kementerian Pertanian mencari berbagai-bagai cara, jalan bagaimana nak selesaikan isu orang tengah ini, supaya kalau kita dapat hapuskan orang tengah ini, kalau kita dapat hapuskan peranan orang tengah ini, pesawah-pesawah misalnya dalam sektor padi akan dapat kita tingkatkan pendapatan, dan dalam masa yang sama pengguna-pengguna juga akan memperolehi keuntungan. Pada hari ini saya ke Kelantan untuk mengumumkan mengenai inisiatif untuk menghapuskan orang tengah di kalangan penanam padi. 2 minggu lagi kita akan ke Pahang untuk mengumumkan tentang jihad membasmi ataupun menghapuskan orang tengah di kalangan nelayan, sektor perikanan, dan selepas itu sektor buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita akan cuba untuk melakukan ini demi untuk meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan penternak, dan juga untuk menjaga kepentingan pengguna di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya mengumumkan inisiatif tersebut, saya nak maklumkan bahawa walaupun kita tahu sebab kenaikan harga barang tadi kadang-kadang kebanyakannya tidak ada kena-mengena dengan kerajaan, tetapi tidak bermakna kerajaan berdiam saja. Tidak bermakna kerajaan senyap saja. Kita boleh di negara-negara lain di seluruh dunia tidak ada pun Kementerian Hal Ehwal Pengguna. Tak ada. Malaysia saja yang ada Kementerian Hal Ehwal Pengguna. Di tempat lain kalau naik harga barang, terserahlah kepada pengguna membuat penilaian bagaimana nak beli atau tak nak beli. Pengguna yang merancang sendiri. Tetapi di dalam negara kita, walaupun kita kata harga ikan naik kerana musim tengkujuh, tapi tidak bermakna kita kata oleh kerana harga ikan naik kerana musim tengkujuh, serahlah kepada tuan-tuan sekalian. Kalau berasa nak makan ikan lah. Kalau berasa tak nak makan ikan, tak usah makan ikan. Kita tidak macam tu. Kita masih lagi memikirkan bagaimana cara untuk mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh rakyat. Sebagai sebuah kerajaan bertanggungjawab, kita tak lepas tangan. Sebab itulah di pihak kementerian kita misalnya mengarahkan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat supaya mengeluarkan ikan rakyat yang dipanggil ikan rakyat untuk dijual dengan murah kepada orang ramai. Misalnya ikan kembung, harganya cuma RM8 sekilo. Dan kita arahkan Nikmat import ikan daripada luar negara dengan harga, dan boleh dijual dengan harga RM10 sekilo. Walaupun ikan kembung biasa harga RM16 sekilo dan sebagainya. Jadi kita buat. Dan untuk mengelakkan ikan kita kekurangan kerana musim tengkujuh ikan tak cukup dan negara kita mengeksport ikan, kita sekat ekspor ikan. Tak boleh. Pengekspor ikan negara kita dihadkan, tidak dibenarkan mengekspor ikan. Semua ikan mesti berada dalam negara supaya rakyat kita cukup ikan. Kita tak nak kerana musim tengkujuh ikan tak cukup, rakyat di luar dapat ikan, dalam negara tak dapat ikan. Kita pastikan ikan tak boleh dijual sehingga habis musim tengkujuh. Ini yang kita lakukan. Ini yang dibuat oleh kerajaan. Jadi kita buat pasar tani, kita arahkan farma. Kita arahkan jual barang yang popular untuk rakyat 20% lebih rendah daripada harga biasa. Pergi ke pasar tani, kita suruh jimat barang dapur, program jimat barang dapur. 513 pasar tani seluruh Malaysia diarahkan. Saya kata benar. Dan sekarang ni kita minta pasar tani bukan 2 kali seminggu, bukan sekali seminggu, tapi kita nak minta sekurang-kurang 2 kali seminggu. Dan kalau boleh tiap-tiap hari kita nak suruh pasar tani buka supaya orang masyarakat kita, rakyat kita dapat barang murah dan sebagainya. Yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, walaupun di negara lain apabila berlaku kenaikan harga dan sebagainya, kerajaan kata itu terserah kepada pasaran, terserah kepada pengguna untuk membuat penilaian, pemilihan dan sebagainya. Tetapi di negara kita Malaysia, kerajaan masih campur tangan untuk memastikan rakyat tidak dibebankan apabila berlaku kenaikan harga dan sebagainya. Dan semalam
Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun menubuhkan melalui kabinet, kita telah pun menubuhkan jawatan kuasa khas kabinet untuk menangani isu kos sara hidup ini, yang mana Timbalan Perdana Menteri sebagai pengurusi, dan kita akan berbincang setiap minggu, setiap bulan untuk memastikan supaya isu harga barang naik ini tidak membebankan rakyat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, kajian hari ini bukan pejam mata tidur semata-mata. Orang lain bolehlah, boleh bercakap, boleh suka, boleh buat joke macam-macam, tetapi kita siang malam yang kita buat adalah untuk memastikan kita jaga kepentingan rakyat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam industri padi ini saya ingin mengumumkan beberapa inisiatif untuk memerangi orang tengah. Yang pertama, saya rasa ini lama dah orang nak dengar. Yang pertama, kita akan menyeragamkan harga padi. Kita tahu di Kelantan harga padi RM980. Di Kedah RM1,050. Di Selangor RM1,200. Mulai daripada sekarang, harga padi di seluruh negara termasuk Kelantan adalah RM1,200. Bagi orang Kelantan besar peningkatan dia, daripada 980 jadi RM1,200. Yang kedua, untuk mengelakkan, untuk menghapuskan peranan orang tengah, tidak perlu lagi jual melalui broker, tidak lagi perlu jual melalui pihak-pihak tertentu. Tetapi sekarang ini kita melantik LPP, iaitu PPK, dan juga KADA di Kelantan, dan juga MADA di Kedah, untuk membeli terus padi daripada pesawah-pesawah. Beli direct daripada pesawah. Tak payah beli, tak payah jual melalui orang lain, jual terus kepada PPK ataupun KADA yang akan menubuhkan pusat pembelian padi. Kita akan wujudkan pusat pembelian padi. Jadi kita boleh jual terus kepada MADA atau KADA ataupun KADA ataupun PPK, dan kita akan bayar terus. Tak payah lagi bayar pada orang lain kerana kita telah pun menetapkan harga shilling iaitu RM1,200. Orang lain tak payah bayar, serupa juga harganya. Bayar kepada KADA pun RM1,200, bayar pada orang lain pun RM1,200. Jadi bayar kepada KADA. Sebab melalui KADA kita akan bagi baja, kita akan bagi racun, kita akan bagi berbagai-bagai subsidi. Orang lain tu tak pernah bagi subsidi apa-apa pun, kenapa kita nak beri kepada dia? Sekarang ni kita bagi kepada pusat pengumpulan padi di bawah PPK, KADA dan MADA, dan pada KADA dan MADA akan agihkan padi kepada Bernas dan juga kepada keutamaan kepada kilang-kilang Bumiputera. Jadi kita akan bantu kilang-kilang Bumiputera ini. Keutamaan padi akan diedarkan kepada kilang-kilang Bumiputera. Dan pemutuan padi adalah pemutuan sebenar. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jaga mutu padi masing-masing. Jangan harapkan harga tinggi jadi kita tak payah nak bekerja untuk meningkatkan mutu padi. Kerja buat betul-betul. Kita ada konsep pertanian, amalan pertanian baik yang dibuat oleh yang semuanya peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya di bawah Datuk Naimah ni, kita dah ada dah apa yang patut kita buat. Bila nak tabur baja, bila berapa banyak baja dan sebagainya. Dan pemutuan sebenar ini, apabila kita nak buat mutu tersebut, kita akan panggil petani sendiri untuk bersama-sama untuk membuat pemutuan tersebut. Ada 3 pihak yang akan terlibat dalam pemutuan sebenar, iaitu kalau dihantar ke PPK, pihak PPK, pihak tuan punya padi dan juga pihak Bernas akan berbincang mengenai pemutuan sebenar. Kalau padi yang bagus,
mereka boleh mendapat potongan yang paling rendah, dan ini menguntungkan tuan-tuan dan puan-puan. Pemotongan sebenar diwajibkan di semua kilang, termasuk di kilang swasta dan sebagainya. Dan harga 1,200 semua kilang, termasuk di kilang swasta. Jangan ingat apabila kilang swasta boleh beri lebih, maka nak hantar kepada kilang swasta. Kalau ada kilang swasta yang beri lebih daripada 1,200 tadi, kita tarik balik lesen dia. Kita akan ambil tindakan. Kita tak nak. Kita akan tegas sekali ni. Saya akan laksanakan. Tak usah bimbanglah. Bila saya jaga undang, saya jaga betul-betul. Dan padi, kalau dulu ramai yang mengatakan kenapa kerajaan tidak benarkan memindah-mindahkan padi, nak jual ke negeri lain, contoh. Dulu kita tak benarkan. Padi Kelantan tak boleh jual di Selangor. Dulu kita kata apa? Oh, kerajaan ni nak jaga pekilang, tak nak jaga pesawat. Okey, sekarang kita buka. Terserahlah kepada pesawat. Asalkan jual kepada PPK atau kepada MADA atau KADA. Tiba-tiba orang-orang Kelantan ni bila tengok Dato' Rahim MADA tu dengan misai yang cantik, handsome, nak pergi tengok Seri Rahim. Jadi nak pergi hantar padi nak jual ke dia, pergilah jual ke Kedah Matarahan. Yang penting jual kepada MADA, KADA dan juga PPK. Jadi kita benarkan perpindahan padi di mana-mana tempat dan sebagainya. Yang seterusnya ialah, saya tahu ramai di Kedah ramai, di Kelantan ni saya ingat tidak ada masalah sangat. Ramai yang bergantung kepada orang tengah ni, sebab orang tengah ni mudah duit. Mudah WPT. Anak-anak sekolah hujan lebat tahun ni. Hujan lebat, banjir besar, tak ada PT nak hantar anak sekolah, nak beli baju. Tapi kajian nak beli RM100 bulan ni kan. Tapi pasal bulan 1 belum ada PT lagi. Bila tak ada PT, mintalah kepada orang tengah. Orang tengah beri 100, beri 200. Tapi syarat orang tengah kata, saya beri PT ni dengan syarat padi hantar ke demo, hantar ke saya. Jadi akhirnya terpaksa hantar padi ke orang tengah. Jadi ini juga merupakan salah satu sebab punca kenapa pesawat bergantung seterusnya kepada orang tengah. Jadi kita tahu masalah ini. Oleh itu, untuk mengelakkan perkara ini berterusan berlaku, maka pihak Nafas telah bersetuju untuk menyumbang dana sebanyak 100,000 kepada setiap PPK untuk sebagai dana kebajikan ini. Jadi selepas ini, oleh kerana PPK yang membeli padi, saudara tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada berutuk nak pakai duit serta-merta, emergency, tak payah kalau berutuk pergi jumpa dengan orang tengah, tapi boleh jumpa dengan PPK. Kalau setakat 1,000-2,000 PPK boleh beri, sebab kita sudah ada 100,000 yang kita sediakan untuk ini. Jadi mana PPK sekarang boleh mengambil peranan sebagai orang tengah tadi. Cuma bezanya PPK tidak akan melakukan penindasan atau mengambil kesempatan daripada kesempitan orang tengah, berbanding dengan tidak ambil kesempatan daripada kesempatan pesawat-pesawat berbanding dengan orang tengah yang akan terus mengambil kesempatan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang tidak ada sebab kenapa mulai hari ini, kenapa kita tidak boleh serahkan padi kita kepada PPK, kepada MADA, kepada KADA dan sebagainya. Kerana dari segi harga sama saja, dari segi potongan sama saja, dari segi kebajukan sama saja dengan orang tengah. Yang bezanya, orang tengah mungkin membuat penipuan dari segi timbangan dan sebagainya, tetapi kita pastikan PPK, KADA, MADA akan terus dan membela kita, membantu kita untuk meningkatkan pendapatan dan sebagainya.